SAW, dan adalah Nabi itu di Bukit Jabal Nur. Masa ni Nabi Muhammad duduk di Bukit Jabal Nur dekat Gua Hira. Masa tu dia tengok Jibril dekat tepi langit, dekat angkasa sana. Maka lalu pengsan Nabi SAW. Nabi pun pengsan. Kalau kita tak tahulah, mati terus hebat. Maka lalu rebah, pengsan, jatuh. Maka turun Jibril kepada Nabi, padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia. Jadi daripada angkasa sana, malaikat Jibril dia pun kecil badan dia, dia turun berjuntai sikit jadi manusia balik. Kemudian maka firman-Nya, dalam ni dia tulis kecil ni, thumma dana fatadalla fakana khaba khawsaini aw adna fa-auha ila 'abdihi ma auha. Kemudian maka hampir ia Jibril itu kepada Nabi, maka bertambah hampirnya, maka adalah kiranya hampir busaran dan panah, atau terlebih hampir lagi. Malaikat Jibril ni turun-turun tu, dekat dia dengan Nabi Muhammad. Sedekat mana? 2 hujung busur panah. Kata Imam Qurtubi, maksud perkataan Khawsaini ni ialah 2 hasta. Maksud dia Jibril dengan Nabi Muhammad tu 1, 2, 2 hasta dia punya jarak dekat dia. Kata pandangan yang lain, orang-orang Arab ni apabila pemimpin mereka nak buat perjanjian, dia ada letakkan busur panah dia. Busur ni tempat nak panah, bukan anak panah, tempat nak panah tu. Dia punya ibu dia. Orang-orang Arab dia letak busur panah. Ketua sebelah sini letak satu, ketua sebelah sana letak satu. Menunjukkan perjanjian tu dah dimeteri. Jadi dekatnya hubungan, jarak antara satu busur panah dengan satu busur panah. Maksud dia rapat lagi lah. Sebahagian ulama kata jarak 2 hasta, sebahagian lagi kata lebih rapat lagi. Maka mewahyu Allah Ta'ala kepada hambanya Jibril barang yang diwahyukan ia kepada Muhammad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, tiada ia mendustakan oleh hati Muhammad itu barang yang dilihatnya dengan matanya akan rupa Jibril yang asli. Afatumarunahu ala ma yara, maka adakah kamu bantahi hai musyrikin atas barang yang dilihatnya itu? Jadi Allah dia turunkan ayat ni sebagai nak bela Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita kepada orang musyrikin tak percaya, kata dia ni penipu. Sedangkan sebelum itu orang musyrikin Quraisy ni dia bagi gelaran Al-Amin, iaitu yang sangat terpercaya kepada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad bawa agama Islam saja, dia kata penipu. Sedangkan sebelum itu mereka kata dia ni orang nombor 1, boleh dipercaya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya telah melihat Nabi pula akan Jibril atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain. Tadi Nabi Muhammad tengok malaikat Jibril masa dia duduk di Jabal Nur dekat Gua Hira. Ni sekali lagi dia tengok. Masa bila? Tatkala pada Sidratul Muntaha, ketika Mi'raj, pada kayu bidara yang muntahi pada kanan arash, pada ialah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Kali pertama tengok dekat bumi, sekali lagi Nabi Muhammad tengok rupa Jibril yang asli ketika malam Mi'raj. Nabi Muhammad naik sampai Sidratul Muntaha sana, lepas langit ke-7, dekat sana malaikat Jibril dia tunjuk rupa dia yang asal. Sebab dekat atas sana kawasan dia lagi luas daripada langit kita ni lagi. Langit kita ni macam debu je. Langit yang atas-atas sana besar-besar. Besar-besar lagi. Jadi di sana malaikat Jibril tunjuk rupa dia yang asli sekali lagi. Dekat mana? Dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni apa pula? Kita tengok. Sidrah ni maksud dia pokok bidara. Saya pun tak tahu macam mana rupa pokok bidara. Mungkin pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak tahu macam mana pokok bidara.
Sebab apa? Orang Melayu ni dia ada satu pantun yang berkaitan dengan pokok bidara. Nasi lemak buah bidara, batang selasih hamba lurutkan. Buang emak buang saudara, kerana kekasih hamba turutkan. Tu dia. Jadi nasi lemak buah bidara. Agaknya buah bidara tu makan nasi lemak lah kot. Saya pun tak tahu lah. Jadi pokok bidara ni sekarang ditanam secara komersial, tanam secara besar-besaran, orang jual. Ada hasil dia. Tinggi dia lebih kurang 4 meter. 3 kali manusia lah lebih kurang. 4 meter lebih. Dan kulit dengan biji dia boleh direbus untuk diminum ubat kepada cirit-cirit. Pokok bidara ni boleh buat ubat. Kononnya buah dia ni manis dan sedap dimakan. Saya tak bisa makan. Daun bidara ni biasa kita guna untuk mandikan jenazah. Orang mati kan, daun bidara. Ataupun orang baru masuk Islam pun kadang-kadang kita bagi mandi dengan tu juga, daun bidara tu. Kadang-kadang orang haid pun mandi dengan air tu juga, dengan daun bidara. Kata seorang ulama sejarah, Wahab bin Munabbih, daun bidara ni dia boleh buat gangguan jin. Nak hindarkan gangguan jin. Kata Wahab bin Munabbih, ambil 7 helai daun bidara, potong halus-halus, meramas dalam air, baca ayat kursi, baca 4 khul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh buat mandi, boleh buat minum. Dia ni rawat gangguan jin. Kalau ada pokok ni, eloklah. Ada pokok sini. Pokok bidara. Tak ada lah. Kalau ada saya pun teringin nak tengok. Orang Forest tahu. Anak darah betul. Baik. Pokok bidara ni ada satu masalah. Kononnya Nabi Muhammad dia pernah, bukan konon, cerita betul lah, Nabi Muhammad larang orang tebang pokok bidara. Ada hadis dia. Hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis sahih. Maksudnya sesungguhnya orang yang menebang pohon bidara akan dituang api neraka di kepalanya. Itu satu hadis. Siapa tebang pokok bidara ni, dia akan dituang api neraka atas kepala. Hadis yang kedua riwayat Imam Baihaqi juga. Maksudnya Allah akan menuangkan air panas ke atas orang yang tebang pokok bidara.